Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada petang Jumaat yang barakah ini dalam siri webinar kefahaman undang-undang syariah untuk siri yang ke-50. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, siri webinar ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dalam memberi dan menyampaikan kefahaman yang betul kepada masyarakat khususnya di negeri Selangor. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama dengan webinar kami sejak dari awal sehinggalah hari ini. Okey, sebelum kita teruskan pada perkongsian kita pada petang ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk klik button like dan share. Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini dapat dipanjangkan kepada orang ramai. Mudah saja tuan-tuan boleh share kita punya webinar di profile FB tuan-tuan dan puan-puan. Manalah tahu ada di kalangan rakan-rakan tuan-tuan dan rakan-rakan FB tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mencari maklumat, mungkin yang sedang menghadapi prosedur kes yang akan kita bincang sekejap lagi. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Nur Salwa binti Abdullah Sani. Saya merupakan pegawai penyelidik Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, untuk hari ini kita akan cerita tentang salah satu tuntutan kes di Mahkamah Tinggi Syariah iaitu berkaitan dengan harta sepencarian milik siapa. Okey, harta sepencarian ini merupakan salah satu tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah. Dia merupakan satu tuntutan yang berpaksikan pada perkahwinan. Wujud perkahwinan, wujudlah harta sepencarian. Itu sebagai satu pendahuluan lah. Okey, kita lihat pada definisi. Okey, next. Okey, definisi harta sepencarian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, harta sepencarian telah didefinisikan sebagai harta yang diperolehi daripada usaha suami isteri. Ia juga didefinisikan sebagai pendapatan atau harta yang didapati daripada usaha bersama antara suami isteri, termasuklah pendapatan yang didapati daripada modal antara suami isteri. Selain itu juga, ia juga ditakrifkan sebagai harta yang dikumpulkan hasil usaha sama antara suami dan isteri sepanjang mereka mendirikan rumah tangga. Kemudian kita lihat pula daripada sudut perundangan. Okay, next slide. Okey, kita lihat pula merujuk pada Seksyen 2, Seksyen 1, Tafsiran Enakmen Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 telah mentafsirkan sebagai harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Okey, apa yang kita boleh faham dengan definisi yang kita nyatakan sebentar tadi ialah berkaitan dengan harta sepencarian ialah harta yang kita perolehi dalam tempoh perkahwinan. Okey, tak kisahlah harta tu sama harta alih maupun harta tidak alih. Contoh rumah, kereta, motosikal, tanah. Boleh jadi syarikat yang diusahakan bersama antara suami isteri dan lain-lain lagi. Ni apa-apa saja harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Sepanjang tempoh perkahwinan tu apa yang harta diperolehi? Contohlah satu pasangan suami isteri tu berkahwin dalam tempoh 20 tahun. Jadi apa harta mereka perolehi tu? Jadi harta tersebut kena dinyatakan dalam penyata tuntutan harta sepencarian. Okey. So untuk harta sepencarian ni dimulakan dengan saman pada tuntutan Jadi kita akan saman pihak defendant untuk hadir ke mahkamah bagi menjawab tuntutan plaintiff. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula pada sumber hukum. Okey, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka kerjakan dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 32 ada ceritakan sikit tentang pembahagian harta syariah Okey, kemudian konsep harta syariah juga dalam Islam diambil dari kaedah uruf iaitu adat yang diakui memberi kebaikan kepada masyarakat. Perkara ini juga telah dijelaskan dalam kaedah fiqh Islam seperti yang dijelaskan oleh Al-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nazair fil Al-Qawaid wal Furu' di halaman 354 yang bermaksud adat resam sesuatu bangsa atau kaum yang tidak bertentangan dengan Islam adalah boleh diterima pakai sebagai sebahagian daripada peraturan hidup dan perundangan bagi sesebuah negara. So harta syariah ni sebenarnya asalnya pada adat lah, yang mana adat itu sesuatu yang baik dan diterima oleh masyarakat dan kita jadikan satu perundangan yang dikuatkuasakan di negara kita. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan peruntukan undang harta sepencarian. Okey, kat mana mahkamah syariah ni boleh
bila dengar kes harta perceraian ni, kat mana punca kuasa dia. So kita tengok berdasarkan Seksyen 61, Seksyen 3 kurungan B 4, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003. Okey, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah, kita lihat pada kurungan B, dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan dan prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan yang kurungan 4 dia cakap apa? Pembahagian atau tuntutan harta perceraian. Jadi jelas menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah ada bidang kuasa berdasarkan seksyen tadi. Okey. Seterusnya dalam peruntukan undang-undang ada juga menjelaskan tentang pembahagian harta pencarian. Okey, untuk pembahagian harta perceraian kita lihat pada Seksyen 122 Enakmen Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 tentang kuasa mahkamah memerintahkan pembahagian harta pencarian. Okey, di bawah Seksyen 122 ni ada 5 subsection. Okey, satu subsection ni menerangkan tentang mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak. Apabila mahkamah membenarkan sesuatu lafaz talak atau apabila membuat sesuatu perintah perceraian. Apabila mahkamah buat satu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama. Kalau dalam seksyen 1 ni, ini kalau harta yang diperolehi dalam tempoh dalam usaha bersama, maknanya suami dan isteri dapatkan harta secara bersama. Maksudnya mungkin isteri dengan suami share sama, bayar RM50,000, seorang bayar RM50,000 untuk dapatkan harta tersebut. Tak kisah rumah ke, kenderaan ke dan lain-lain lah. So dalam seksyen 1 tu dinyatakan begitu. Maksudnya usaha bersama. Kita lihat seterusnya. Dalam seksyen 2 dia kata pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 1, dalam satu tadi dia cakap kita dapat harta berdasarkan usaha bersama. Mahkamah kena ambil kira tentang apa nak bahagikan harta ni. Jadi dalam peruntukan undang dah nyatakan pertama, takat sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu. Dia dah nyatakan kat situ kita kena ambil sumbangan pihak-pihak tu. Mana sumbangan plaintiff tu apa dan sumbangan defendant tu apa. So jadi plaintiff kenalah nyatakan apa sumbangannya terhadap harta tersebut. Contoh dia nyatakan semasa buat pembayaran booking rumah dia yang bayar. Kemudian bayaran bulanan. Contohnya kalau rumah tu ada renovation. Berapa kos yang dikeluarkan oleh plaintiffs untuk kos renovation. Jadi dia kena nyatakan dan kat situ nanti mahkamah akan kira berapa takat sumbangan tu, kemudian baru kita akan dapat satu figure dan kita jadikan satu keputusan plaintiff dapat berapa peratus, yang defendant dapat berapa peratus. Itu yang pertama lah. Yang kedua kita tengok juga apa-apa hutang yang berhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan oleh manfaat bersama mereka. Dan yang ketiga, keperluan anak-anak yang baru dewasa dari perkahwinan itu jika ada. So kalau harta tu ada hutang, kita kena ambil kira jugalah. Jadi semasa kes tuntutan harta perceraian ni dikemukakan mahkamah, plaintiff kenalah ada dokumen-dokumen, dia tidaklah boleh sekadar dakwaan saja, kenalah dibuktikan sama ada melalui keterangan saksi ataupun dokumen. Seterusnya. Kemudian tadi kita dah cerita pasal seksyen 1 tentang usaha bersama, kemudian seksyen 2 dia bagi tahu macam mana kita nak buat pembahagian harta tersebut. Kemudian seksyen 3 pula menerangkan tentang usaha tunggal satu pihak. Maksudnya kat sini suami bekerja, isteri suri rumah. Jadi suami yang bekerja cari nafkah, suami yang memperoleh harta tersebut. Itu dikatakan daripada usaha tunggal satu pihak. Dan isteri kat rumah, suri rumah lah. Jadi macam mana kita nak kira bagi yang kes macam ini? Kita tengok pula seksyen 4. Seterusnya. Dalam seksyen 4, mahkamah hendaklah memberi perhatian takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak tidak memperolehi aset. Maknanya tadi isteri lah yang tidak peroleh aset. Isteri itu kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga. Kita tengok pula isteri tu. Macam mana dia melihara rumah tangga dia jaga makan minum suami dia tolong kemas rumah. Maksudnya suami pergi kerja tu tenang, tak ada risau, isteri tak ada buat hal. Itulah kita ambil kira. Selain pada itu kita lihat pada tempoh satu perkahwinan jugalah. Kalau lagi panjang tempoh perkahwinan tu, potensi untuk portion lebih tinggi tu ada. Sebab kalau kita tak boleh lah samakan perkahwinan yang 3 tahun sama dengan 30 tahun. Jadi kedua-duanya ada perbezaan nantilah. Jadi kita akan kira berdasarkan sumbangan tak langsung pada mereka pada isteri yang tidak mempunyai aset tersebut. Jadi untuk peruntukan ni memang khas untuk yang melibatkan usaha tunggal. Kalau yang tadi
dua dengan tiga berkaitan dengan usaha bersama. Yang 3 dengan 4 ni berkaitan dengan usaha yang tunggal. Kemudian B pun sama, keperluan-keperluan anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu jika ada. Dan kemudian kat bawah tu dia dinyatakan sebab ini adalah suara tunggal, jadi suatu kadar tu mestilah suami yang lebih daripada isteri. Sebab dia yang perolehi harta tersebut kan. Jadi mahkamah beritahu walau bagaimanapun pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima satu kadar yang lebih besar. So kat sini dah dijelaskan kalau harta yang melibatkan usaha tunggal, dan kita kena lihat pada sumbangan tak langsung pada isteri tersebutlah, dan kadar dia tu mesti lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai harta tersebut. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya section 5, bagi maksud section ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi atau dengan usaha bersama mereka. Okey, berkaitan dengan section 5 ni, dia menerangkan tentang harta yang diperolehi sebelum perkahwinan. Okey, contoh, kita buat satu contoh, seseorang suami tu berkahwin, tapi sebelum dia berkahwin tu, dia ada harta, contohlah tanah. Harta tu mungkin boleh jadi dapat melalui hibah ataupun boleh dapat melalui pusaka, ataupun dia beli sendirilah. Dia beli sendiri satu bidang tanah, kemudian dia berkahwin dengan satu wanita. Kemudian bila lepas berkahwin, dia mengajak isterinya untuk buat rumah kelamin ke atas tanah tersebut. Jadi rumah yang telah dibina di tanah yang dibeli sebelum berkahwin tu dikira sebagai harta sepencarian. Jadi apa saja harta yang diperolehi sebelum tempoh perkahwinan tetapi berjaya dibuktikan pada mahkamah telah dimajukan, telah dibangunkan, ia akan dikira sebagai satu harta sepencarian. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya berkaitan dengan bila tuntutan boleh dibuat. Okey, berdasarkan Arah Amalan nombor 5 tahun 2003, ada dua keadaan tuntutan harta syariah boleh dibuat. Iaitu pertama disebabkan perceraian. Jadi masa kita filekan perceraian tu, masa tengah proses perceraian tu, kita boleh filekan terus harta sepencarian. Kemudian perceraian ni tidaklah bergantung pada apa jenis perceraian. Maknanya kalau kita mohon perceraian di bawah section 47, permohonan kebenaran bercerai pun boleh. Tak kisah apa jenis perceraian, dia tidak akan menggugurkan hak untuk memfilekan harta perceraian ni. So tak kisah apa jenis perceraian pun boleh kita filekan harta pencarian. Tak kisah sama ada hulu ke apa lagi. Ataupun ni pengesahan lafaz cerai. Dah berlaku lafaz cerai di luar, kemudian pergi mahkamah buat pengesahan di mahkamah rendah dan mahkamah rendah telah mensabitkan berlakunya lafaz talak dan berlakulah perceraian tersebut, pun boleh terus filekan tuntutan perceraian di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, kemudian seterusnya yang kedua disebabkan kematian pasangan. Belum lagi. Okey, kematian pasangan. Okey, yang ni apabila pasangan kita meninggal dunia lah. So contoh kalau suami meninggal jadi isteri boleh filekan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi lah. Cuma isunya ialah siapakah defendant dalam kes ini. Okey, dalam isu berkenaan isu ni, defendant ni ialah merupakan ahli waris pada si mati. Kalau macam tadi saya buat contoh suami yang meninggal, kita tengok waris si mati, meninggal tadi suami tak apa. Contohlah dia ada mak ayah dia masih hidup, kemudian dia ada anak-anak, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi defendant dalam kes ini ialah bapa kepada si mati, ibu kepada si mati, anak perempuan pada si mati dan anak lelaki pada si mati. Jadi mereka lah akan jadi sebagai defendant dalam kes ini. Saya juga nak maklumkan sedikit bahawa kes harta perceraian ni juga boleh melalui satu proses majlis suluh. Dia antara salah satu kes yang melalui proses majlis suluh. Banyak hadana, nafkah anak. Jadi harta perceraian juga antara salah satu. Tak semestinya harta, ya kita biasa dengar harta tu orang berebut kan, tapi banyak juga ikutkan statistik suluh, banyak juga kes harta perceraian dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kalau contohnya kita ada apa-apa
bibit-bibit persetujuan dengan kita punya mak mertua, ayah mertua. Nanti boleh nyatakan dalam masa proses majlis suluh. Nanti ada pegawai suluh kat dalam tu yang akan kendalikan. Jadi pegawai suluh tu akan sediakan satu perjanjian penyelesaian. Pihak-pihak akan semak, sign dan kita akan endorsekan di depan hakim pada hari yang samalah. Jadi ini akan menjimatkan masa lah. Kita memang sangat galakkan untuk masuk proses majlis suluh ni lah. Pegawai suluh pun suruh berkaliber. Memang diorang sangat perform. Jadi jangan risau. Jadi kalau ada apa-apa persetujuan boleh bincang dalam majlis suluh dan kita rekodkan pada hari yang sama. Okey, seterusnya. Seterusnya disebabkan poligami. Okey. Yang ni ada dua. Iaitu pertama, poligami mohon poligami secara undang-undang, satu lagi poligami membelakangkan undang-undang. Jadi dalam Seksyen 22 Seksyen 10 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, tiap-tiap mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan didaftarkan di bawah Seksyen ini hendaklah memiliki kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan. Okey, yang kurungan A tu berkaitan nafkah lah. Kita tengok yang kurungan B untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan. Okey, dalam isu pasal poligami kita boleh filekan harta sepercarian. Maknanya kalau suami-suami yang gentleman ni dia mohon kebenaran poligami di Mahkamah Tinggi, dia boleh sekali mohon untuk rekodkan harta sepercarian ya. Sebab itu antara hikmahnya kenapa kita kena mohon poligami di Mahkamah Tinggi ni, sebab kita nak menjaga kebajikan satu keluarga ya, kebajikan anak, kebajikan isteri. Jadi kalau kita dah isytihar awal-awal, in case kalau apa-apa berlaku, terutamanya melibatkan kematian yang kita tak boleh jangka, kita dah boleh asingkan. Ini adalah harta suami bersama dengan isteri pertama. Ini adalah harta suami bersama isteri yang kedua dan seterusnya. Jadi dah tak perlu berpening-pening, tak perlu ada gaduh. Dah ada dah. Jadi sebab itulah kita war-warkan, kita galakkan kalau ada keinginan nak berpoligami, mohon secara undang-undang. Datang ke Mahkamah Tinggi, mohon kat sini. Jadi kalau suami ada keinginan nak berkahwin lagi, caranya kena pergi Mahkamah Tinggi Syariah, jangan pergi Mahkamah Rendah. Kita itu bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kena pergi Mahkamah Tinggi Syariah, lepas tu buat sekali untuk rekodkan harta pencarian. Sebab saya percaya satu perkahwinan itu akan InsyaAllah lah berkekalan apabila masing-masing menunaikan hak dia, tanggungjawab dia. Apabila macam tengok Seksyen A tadi kan, kita berekodkan nafkah anak, berkaitan jiran bermalam, nafkah isteri, lepas tu kita berekodkan harta persyarian. Jadi kita rasa dengan dah rekodkan ni, insyaAllah perkahwinan itu tak ada masalah lah, di samping kita kena berdoa lah kan. Okay, seterusnya berkaitan pula dengan bagaimana pula kalau suami yang berpoligami di luar ni, mungkin poligami di Thailand, di Indonesia, sekarang memang banyak ya iklan keluar untuk promosi berkahwin di Thailand. Selesai. Padahal sebenarnya tak selesai lagi tu. Jadi kalau yang berkahwin di luar ni macam mana pula? Kalau yang berkahwin di luar ni, kita lihat pada Seksyen 23 tu, okay, atau memerintahkan supaya perkahwinan tidak didaftarkan. Maksudnya dia berkahwin di luar, di Thailand, kemudian suami datang ke Mahkamah Tinggi Syariah, dia buat pengesahan nikah poligami Jadi kalau mahkamah tu membenarkan mendaftarkan perkahwinan itu, jadi mahkamah tersebut boleh mendengar kes harta pencarian. Jadi kalau dalam kes ini, kalau kita lihat ya sekitar tahun lepas, kita dah bermula ya untuk permohonan pendaftaran pengesahan nikah poligami, kita masukkan isteri sebagai responden. Kalau sebelum ni hanya melibatkan pihak-pihak saja, maksudnya suami dengan isteri kedua ataupun isteri ketiga ke isteri keempat. Hanya dua orang pihak-pihak ni, maknanya pengantin lelaki berarti perempuan yang akan jadi pemohon-pemohon dalam kes pendaftaran nikah poligami. Tapi sekitar tahun lepas kita tambah baik, kita masukkan responden isteri. Jadi isteri confirm memang akan tahu bila suami buat pengesahan nikah kat kita. Jadi itulah antara hikmahnya kenapa kita buat isteri dimasukkan sebagai responden dalam kes ini. Jadi apabila suami berkahwin dari luar, isteri bila dapat tahu je boleh terus buat tuntutan harta pencarian di Mahkamah Tinggi. Selain pada itu, tuntutan lain pun boleh buat nafkah anak, nafkah isteri, geran memalam dan sebagainya lah. So itu bagi yang berkahwin di luar lah. So kat sini ada dua, poligami secara kebenaran mahkamah dan satu lagi berkahwin di luar. Okay.
Okey, seterusnya. Okey, kita pula masuk tajuk berkaitan dengan siapa yang boleh tuntut. Okey, siapa yang nak tuntut ni harta syariah ni? Okey, kalau perceraian, suami atau isteri lah. Tak kisah suami yang mohon dulu ke atau isteri yang mohon dulu. So antara dua orang ni lah kita yang boleh filekan kes kat mahkamah ni. Kemudian berkaitan kematian pun sama. Kalau suami yang meninggal, isteri yang kena filekan lah. Kalau isteri yang meninggal, suami yang kena filekan. So waris-waris ni boleh filekan tak kalau yang melibatkan kematian ni? Kita dah ada satu kes dan mahkamah dah putuskan waris tidak boleh. Dan kemudian berkaitan dengan poligami, suami atau isteri-isteri. Jadi kalau contohnya dia tahu yang suami dah berkahwin, lagi satu mungkin kahwin lagi kali ketiga. Jadi isteri tak kisah isteri pertama, isteri kedua ke, boleh filekan harta perceraian ni ke Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, seterusnya di mana boleh tuntut? Okey, kat mana kita nak tuntut harta syariah ni? Okey, pertamanya kita secara asasnya kita lihat pada seksyen 4 lah, Enamen Undang-Undang Keluarga Islam di Selangor 2003, yang mana enamen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Selangor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin. So secara asasnya dekat Mahkamah Syariah Selangor ni, untuk filekan satu kes, kita lihat dia punya ni lah locus standi, sama ada dia tinggal di Selangor ataupun dia bermastautin di Selangor. Jadi kalau dia memang tinggal di Selangor, boleh terus filekan kat sini lah. Itu secara asasnya lah. Kemudian seterusnya, tempat perceraian yang berlaku. Tadi kita tengok tadi kan seksyen 122 dia ada jelaskan bahawa apabila mahkamah itu membenarkan lafaz cerai atau perintah perceraian. Jadi apabila mahkamah tu membenarkan satu perceraian, membenarkan lafaz cerai, jadi mahkamah tersebut juga boleh didengar kes harta syariah. Ni antara kes yang famous dulu saya masa exam UKM pun saya terpaksa hafal kes ni, Noh bin Atan ni. Ni antara kes yang famous lah, yang mana dalam Mahkamah Rayuan Belah Persekutuan telah putuskan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi, tak silap saya masa tu, bahawa Mahkamah Persekutuan tidak ada kuasa untuk dengar kes harta perceraian sebab dia bercerai di negeri Selangor. Ini antara kes yang selalu ditanya dalam exam dalam subjek Undang-Undang Keluarga Islam. Saya tak tahu kalau cara saya ada tengok saya ni mungkin tapi saya jawab dengan betul lah. Okey, seterusnya tempat perceraian berlaku. Okey, seterusnya kat mana tempat perceraian berlaku? Kalau tadi bermastauti, tempat perceraian berlaku. Okey, seterusnya. Tempat permohonan kebenaran poligami atau pengesahan nikah poligami. Jadi kalau kita nak mohon kat mana tempat suami kita mohon kebenaran poligami tu atau suami tersebut dia filekan pengesahan nikah poligami. Sebab dalam syariah ni telah jelas menyatakan apabila mahkamah membenarkan, memberi kebenaran serta memerintahkan supaya perkahwinan didaftarkan, mahkamah tersebut ada kuasa untuk memerintahkan supaya aset-aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak masa dalam tempoh perkahwinan dibahagikan antara mereka. Jadi kalau suami tu filekan di Selangor, boleh mohon kat Selangor lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan pembuktian harta sepencarian. Okey, dalam kes harta perceraian ni memang tak dinafikan antara kes yang panjang kalau nak lihat dibandingkan dengan kes hadana, memang panjang sebab dia bergantung kepada harta, berapa harta dalam kes tersebut. Sepanjang pengalaman saya pernah jumpa dewan saya ada 11 harta. Memang jenuh kita nak ulas satu-satu harta tersebut. Alasan penghakiman yang saya sediakan bersama yang ahli hakim tak silap saya dalam 23 page. Memang panjang sebab kata pula kebetulan harta tersebut semua sumbangan langsung. Jadi satu-satu harta tu memang kita kena ulas satu persatu sebab kita nak dapatkan satu portion terhadap harta tersebut. Jadi kita memang ulas satu persatu. Jadi kalau ada 11 harta kita akan ulas dalam alasan penghakiman kita untuk biar pihak-pihak berpuas hati kenapa kita buat keputusan macam itu. Jadi berkaitan dengan pembuktian harta perceraian, pertama sekali sebelum kita kira pembahagian tu, apa yang kita kena tengok dulu? Pertama sekali status harta tu. Sama ada harta itu, harta yang didakwa tu sama ada harta perceraian ataupun tidak. Sebab kalau itu bukan harta perceraian, kita dah out, kita tolak awal-awal. So tak perlu nak kira pembahagian sebab dia bukan harta perceraian kan. Okey, apa yang dikatakan bukan harta perceraian? Contohnya harta yang diperolehi selepas bercerai. Tak bolehlah, bukanlah harta perceraian lah sebab dia cakap tadi dalam tempoh perkahwinan kan. Ataupun harta yang dibeli sebelum tempoh perkahwinan tetapi plaintiff tak berjaya buktikan
yang mengatakan ada berlaku berjaya dibangunkan, dimajukan. Plaintiff tak just dakwa je. Betul ni saya tolong suami untuk sama-sama buat ladang, tapi tak ada bukti. Jadi kita tolaklah sebab dia tak ada bukti majukan harta tersebut. Kemudian kita lihat pula wujud tak sumbangan bersama ataupun tunggal. Kita tengok tak harta tu ada wujud sumbangan langsung ke sumbangan bersama ataupun tunggal. Kemudian tadi saya cakap tadi, wujud harta telah dimajukan atau dibangunkan bagi harta yang diperolehi sebelum tempoh perkahwinan. Okay. Apa antara dokumen-dokumen yang kita biasa kita kemukakan kat mahkamah untuk kita buktikan status harta ni? Antaranya geran tanah, perjanjian jual beli. So kalau dalam perjanjian jual beli tu memang jelas nama suami dan isteri. Nama saya dengan suami dah jelas. Lepas tu kita tengok pula tarikh nikah dia. Okey, tarikh nikah. Memang rumah dia dibeli dalam tempoh tarikh nikah dia. Jadi kita mahkamah biasanya berpuas hati dan kita akan sabitkan harta tersebut sebagai harta perceraian. Begitu juga kalau berkaitan dengan kenderaan, sijil pemilikan kenderaan, sijil pendaftaran syarikat atau perniagaan dan lain-lain lagi. Jadi pertama sekali mahkamah biasanya akan semak status harta dulu. Okey, kita tengok dulu harta ni harta syariah atau tidak. Kalau yang ni bukan, kita akan tolak. So kita tak perlu ulas lebih panjang lah. So kalau harta ni ada harta syariah, baru kita masuk yang kedua iaitu, okey, seterusnya. Ada soalan? Apa yang perlu kita buat semasa dalam tempoh perkahwinan tentang harta persyarian? Apa yang perlu kita buat semasa dalam tempoh perkahwinan tentang harta persyarian? Okey. Yang ni soalan daripada Nizam Anim. Okey. Soalan yang bagus. Saya sebenarnya ada nak share juga pasal benda ni. Okey, tak apalah saya share awal Okey, apa yang kita kena buat? Yang paling penting sekali ialah kita kena cakna dan ambil tahu tentang harta apa yang kita ada. Walaupun harta kita satu, walaupun harta kita dua ataupun banyak. Kita jangan lepas semua pada pasangan. Kita kena ambil tahu juga sikit sebanyak. Sebab kematian kita tak boleh nak agak. Jadi apabila berlaku kematian, dokumen-dokumen tu kita kena tahulah kat mana. Ni sebab saya cakap ni sebab saya kita bertugas dekat kaunter pembicara kan. Bila klien datang bagi tahu, saya tak tahu lah rumah ni atas nama siapa, dokumen tak tahu kat mana. Tak tahu suami saya bayar bank apa. Jadi kita nak bantu macam mana. Jadi kita kena ambil berat pasal harta yang kita ada tu. Jadi kita tanyalah pasangan kita, okey, abang rumah ni atas nama siapa? Bayar berapa? Dekat bank mana? Ada hutang macam mana? Ada buat refinance ke kat rumah ni? Jadi kita kena ambil berat. Insurans rumah, cukai pintu, cukai tanah. Semua tu kita kena ambil tahu. Jangan kita malas ambil tahu. Biarlah abang buat. Kita tak boleh. Kita kena ambil tahu. Sebab apabila berlaku kematian saya tak naklah fikir yang pencerai negatif. Kita ambil kematian lah. Sebab kita tak nak kena uruskan harta tu. Sebab kita nak teruskan hidup dengan anak-anak. Jadi kita kena ambil berat lah. Kita kena simpan dekat satu file. In case kalau apa-apa terjadi, senang. Kita dah tahu dah dokumen tu. Sebab saya percaya semua dokumen tu datang daripada diri kita. Walaupun peguam hebat macam mana pun, peguam merupakan pembudasyarah antara perempuan dengan mahkamah. Dia bantu mahkamah macam mana dia nak kemukakan bukti tu. Tapi apa-apa saja semua datang daripada tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan kenalah ada simpan semua dokumen-dokumen tersebut. Kenalah tahu statusnya. Sebab semua datang daripada keterangan tuan-tuan dan puan. Peguam tak hanya sebagai pembudasyarah. Kalau tuan-tuan puan tak ada, peguam tak ada nak buat apa. Jadi semua datang pada kita. Jadi kita kena simpan yang elok, kita kena ambil tahu apa harta yang kita ada. Sebab kalau kita tengok kisah Piramli kan, 3 Abdul kan. Kat situ ada harta Ismail Ulam Raja. Kat situ ada peguam peribadi yang uruskan dia. Kita tak mampu nak lantik peguam peribadi macam Ismail Ulam Raja yang boleh menguruskan harta tersebut. Jadi kita sendiri yang kena cakna dan ambil berat pasal harta tersebut. Okey. Saya harap saya menjawablah soalan yang tadi Jadi mulai pada sekarang boleh balik tanya pasangan, okey, pasal harta yang kita ada. Jadi pasangan pun janganlah bersifat negatif. Awak ni tamatkan harta ke? Jangan macam itu Jadi kita ambil tahu sebab cakap baik-baik kalau apa terjadi kat abang, kalau apa terjadi dekat sayang, takut senanglah ada semua dokumen kita simpan sama-sama. Okey. Seterusnya berkaitan dengan status harta tadi, okey itu dah. Okey, berkaitan dengan kadar pembahagian harta. Dalam penentuan kadar pembahagian harta, ia sangat berkait rapat dengan sumbangan langsung atau sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung juga dikenali sebagai sumbangan bersama di mana kedua-dua pihak mempunyai sumbangan masing-masing dalam memperoleh satu harta. Okey, berkaitan
kadar pembahagian harta ni memang berkait rapat sangat dengan sumbangan langsung. Macam saya cakap tadi, kita memang tengok sumbangan langsung tu apa yang plaintiff dakwa sumbangan dia terhadap rumah ini, terhadap kereta ini, terhadap motosikal ini, terhadap syarikat ini, terhadap tanah ini, terhadap apa lagi. Apa saja harta dia senaraikan kat dalam tu. Walaupun harta, kita pernah ya jumpa dia tuntut perkakas rumah ya, periuk nasi, TV. Dia ada lampirkan resip memang dia yang beli. Jadi kita bagilah kat dia. Jadi benda-benda ni yang kita nak tengok. Jadi kena buktikanlah sebab kadang-kadang pihak ni sekadar dakwaan je lah. Jadi kalau sekadar dakwaan, mahkamah tak boleh nak sabitkan lah dia punya dakwaan tu. Okey, seterusnya. Sumbangan dalam bentuk modal. Sebelum tu saya nak minta je sebaik yang menonton pada hari ini untuk like dengan share ya. Webinar ini mudah-mudahan perkongsian saya yang tak seberapa ni boleh dipanjangkan kepada masyarakat luar sebab yelah bukan semua orang boleh mampu nak lantik peguam, dan kita pun memang ada jabatan-jabatan guaman, tapi boleh jadi sebab itu saya cakap tadi ni adalah satu inisiatif jabatan kami untuk bagikan maklumat dan kefahaman yang tepat kepada orang ramai lah. Mudah-mudahan sikit sebanyak bagi panduan pada mereka ya, untuk bagi kekuatan untuk melaksanakan buat tuntutan Hatu Syariah ni. Okey, berkaitan sumbangan langsung. Okey, kita contoh saya ada buat sikit contoh. Sumbangan dalam bentuk modal, perkongsian modal dan bantuan kewangan untuk mendapatkan suatu harta. Contohnya, isteri memberi sejumlah wang kepada suami untuk membeli rumah, tanah, saham dan sebagainya. Sumbangan dalam bentuk tenaga, isteri turut membantu dalam mengusahakan tanah atau perniagaan suami. Ini sumbangan langsung lah. Kita boleh buat contoh lagi mudah kalau macam melibatkan tanah felda. Kalau tanah felda, kalau kita lihat akta GSA untuk masuk rancangan tu, kita kena berkahwin ada isteri baru boleh daftarkan. Bujang tak boleh masuk tau, memang kena ada isteri. Jadi itu antara sumbangan yang kita iktiraf Lepas tu dah dapat satu lot tapak rumah, kemudian 10 ekar pula tanah ladang yang akan kita usahakan. Jadi kalau kita tengok macam sekarang dah tak ada felda, tak buka dah kan. Kita tengok yang orang lama duduk tu dia usahakan bersama-sama dengan suaminya, itulah dikira sumbangan dia. Cuma untuk felda ni adalah cara macam mana kita nak selesaikan kes melibatkan tanah felda ni. Yang ini saya tak nak sentuh terlalu lebih detail lah. Mungkin nanti ada pegawai yang akan bercerita khusus tentang felda ni. Okey, seterusnya. Sumbangan tak langsung. Okey, sekejap saya ada soalan Saya ada soalan. Adakah istilah sumbangan tidak langsung bagi pihak suami dalam tuntutan harta perceraian? Okey. Saya dinasihatkan oleh hakim saya tak nak sentuh pasal isu ni sebab ni antara isu kontroversi jugalah. Tapi dah ada soalan, kita cuba jawab dengan harmoni lah ya. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya sumbangan tak langsung ni hanya ada untuk isteri sahaja. Okey. Sebab kenapa? Isteri membuat suatu pekerjaan yang bukan tanggungjawab dia. Kalau asasnya tanggungjawabnya apa? Masak, sediakan makan minum tu semua adalah suami kan. Tapi kita ni willing buat sebab kita sayang dengan suami kita. Sebab itulah kita kira sebagai sumbangan tak langsung. Jadi kalau suami contohnya buat, kita beli kereta, contohnya saya beli kereta didaftarkan atas nama saya bayar bulan, saya bayar muka. Tapi suami tolonglah basuh-basuh kereta saya. Tolonglah cekkan tayar. Tapi itu adalah di bawah tanggungjawab dia. Dia tidak dikira sebagai sumbangan tak langsung dia. Dia dikira sebagai tanggungjawab dia terhadap saya sebagai isteri. Jadi mungkinlah ada segelintir orang lelaki kata macam tak adil lah macam ni. Tapi lelaki memang dah dipertanggungjawabkan macam itu. Apabila dia berkahwin, dia kena menjaga amanah dan tanggungjawab kepada isteri yang dikahwin itulah. Jadi apa sahaja dia buat kat harta yang isteri, macam saya buat contoh tadi, itu sebagai tanggungjawab dia lah. Kalau macam isteri menghiburkan, masak, jaga anak tu semua bukan satu pekerjaan yang telah ditetapkan hukum syarak. Itu sebenarnya pekerjaan lain yang dibuat atas dasar kita nak bantu suami, kita sayang dengan suami kita, yang macam itulah lebih kurang. So saya harap benda ni menjawablah soalan tadi. Jadi untuk suami, kita memang tak ada sumbangan tak langsung untuk suami lah. Sumbangan tak langsung ni memang khusus pada isteri, untuk isteri yang tidak bekerja di rumah, yang tidak bekerja lah. Jadi sebab itulah tadi dicakap portion yang untuk usaha tunggal ni
dia mesti lebih besar sebab dia yang perolehi harta tu. Maknanya kalau suami buat tuntutan, suami memang akan dapat bahagian yang lebih besar daripada isteri yang tidak bekerja tadilah. Okay. Sebab dia yang mencari harta tersebut. Cuma kita tengoklah tempoh perkahwinan tu berapa. Kalau lagi lama tempoh perkahwinan tu, mungkin portion tu lebih tinggi lah. Contoh kalau 30 tahun berkahwin, mungkin dia boleh dapat dalam yang saya pernah jumpa setakat ni maksimum saya rasa dalam 28 tahun ke 29 tahun dia berkahwin dan hakim putuskan dia layak dapat 30% daripada harta tersebut. Maknanya suami dapat 70%, dia dapat 30%. Tak silap saya 29 tahun berkahwin. 29 ke 35 something macam tu lah, saya tak ingat. Tapi dia perkahwinan yang panjang lah, memang panjang. Memang dah berusia pun orang tu lah. Dah anak pun ramai, 7 orang, berapa orang something macam tu lah. Saya tak ingat. Tapi lebih kurang macam tu. Yang saya pernah jumpa maksimum berkaitan dengan keputusan harta perceraian melibatkan sumbangan tak langsung, 30% maksimum saya pernah jumpa. Saya tak tahu lah kalau ada mungkin orang lain yang pernah jumpa. Okay, seterusnya. Saya harap menjawab tadi Sekejap, awak ada soalan lagi. Harta seperceraian tak boleh buat awal-awal ya? Tak boleh buat awal-awal. Mesti kena buat selepas kita ada kematian atau bercerai. Kalau nak buat awal kena suami poligami lah. Tak ada lagu raja. Okay. Ya, betul. Tadi saya beritahu tadi kan sebab-sebab yang kita boleh harta perceraian. Pertama bercerai, kemudian kematian, kemudian dengan sebab poligami. 3 perkara ni saja. Kalau sama-sama gembira, happy, bahagia, tiba-tiba nak afalkan perceraian, suami pun tak buat perangai ya. Ni yang tak buat perangai, tak ada kahwin lain ke apa, tak boleh lah. Okay. Saya harap menjawab ya tadi. Siapa tadi? Hanim ya? Okay. Sekejap. Okay, ada soalan lagi. Saliza Kosnin ni nak tanya puan, jika pasangan meninggal dunia, mana yang perlu didahulukan, selesai harta perceraian dulu ke atau faraid dulu? Atau boleh failkan serentak? Okey, yang ini pun saya nak jawab last kali saya nak cerita, tapi tak apalah, dah ada orang tanya kan, kita jawab je lah terus. Jimat masa saya. Saya takut terlupa juga kalau saya tak jawab. Kalau saya tak cerita. Okey, apa yang kena buat dulu? Okey, dia sebenarnya kalau ikutkan kita selesaikan harta perceraian. So kita akan dapat satu solid harta tu, yang ini untuk pusaka saja. Maksudnya tu untuk faraidkan je. Kalau lebih baik kita selesaikan harta perceraian dulu lah. Tapi dia bergantung juga sebab contohnya lah, kalau contoh tu tengoklah harta tu apa. Kalau contoh tu rumah, mungkin failkan perceraian dulu lah. Kalau contoh tu hartanya apa, kita kesesuaian jugalah sebab kita percaya mungkin mereka yang ditinggalkan tu nak teruskan kehidupan kan. Jadi kalau nak keluarkan duit kat bank tu perlukan satu perintah faraid, mungkin boleh juga buat faraid sama. So bergantung pada harta apa yang dituntut dalam tempoh perkahwinan tersebut lah. Tapi kalau contohlah ada persetujuan, baik failkan secara cepat terus sebab kita ada masuk majlis suluh kan. Jadi boleh selesai terus pada hari yang sama kan. So dia bergantung juga, tapi biasanya kita buat harta perceraian dulu sebab kita akan asingkan siap-siap, yang ini harta perceraian, kemudian ini faraid. Kita asingkan siap-siap. So solid ni untuk pusaka faraid. Okay, jap seterusnya saya berhenti kat mana tadi? Sumbangan tak langsung. Okay, kita sambung sumbangan tak langsung. So kalau ada soalan lagi boleh tanyalah, saya akan cuba jawab mana saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya akan cuba ambil dan boleh tinggalkan nombor telefon ke, saya akan contact. Okey, sumbangan tidak langsung. Okey, apa yang katakan sumbangan tidak langsung ya? Menjadi isteri yang taat, bertanggungjawab, sentiasa menjaga kehormatan suami. Maksudnya isteri tak buat perangai. Elok je kat rumah dulu, elok dengar cakap suami. Okey, bila suami balik, sambut suami, sediakan makan minum, gosokkan baju. Biasa hari Sabtu Ahad, macam saya, Sabtu Ahad je gosok baju seminggu terus. Okay. So memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga untuk memberi kelesaan kepada suami dalam memperoleh aset ataupun harta. Jadi suami bila keluar rumah tu tenanglah, bersemangat nak pergi kerja sebab kat rumah ada isteri kat rumah cantik, lepas tu pula kemas, rumah pun kemas, anak-anak tu urus, balik pun tenang je. Walaupun hakikatnya sebelum suami balik tu macam tsunami rumah tu kan. Jadi benda-benda macam itulah. Yang ketiga, menjaga makan minum suami dan pakaian suami dengan baik dan teratur, bekerja dan menggunakan duit gaji bagi membantu meringankan beban suami dalam rumah tangga. Ini termasuk jugalah kalau isteri yang bekerja, kita sama-sama nak bantu. Zaman sekarang ni memang kebanyakannya suami isteri bekerja lah, terutama yang tinggal di bandar lah, yang kita tahu memang sekarang kos hidup makin tinggi, jadi agak sukar kalau dua-dua tak bekerja. Kalau seorang bekerja agak sukar.
Boleh tu boleh, tapi mungkin kita tidak selesa sikit lah kehidupan tu. Jadi kalau dua-dua bekerja, lebih selesa lah. Itu antara sumbangan tidak langsung lah. Sebenarnya banyak lagi. Yang itu yang mahkamah akan ambil kira ya. Tempoh perkahwinan, keadaan isteri tu mungkin isteri tu menjaga suami dia pernah sakit, aksiden. Benda-benda macam itu kita ambil kira. Yang pentingnya plaintiff tu kena bagi tahu kat mahkamah, kena nyatakan. Kalau tak nyatakan, sorok, diam, kita tak tahulah. Sebab kita ni apa yang dizahirkan pada mahkamah itulah kita ambil dan kita nilaikan. Jadi plaintiff tu kena nyatakan. Okay. So seterusnya perbicaraan harta sepercarian. Okey, ini secara ringkas lah ya apa yang berlaku dalam perbicaraan harta sepercarian. Okey, pertama biasa kita ambil keterangan lisan plaintiff lah. Jadi saya cakap tadi perbicaraan kes harta ni memang panjang sebab kita kena cerita pasal harta tu satu persatu. Sebab satu harta tu kadang kisahnya berbeza-beza. Harta tersebut beli pada sekian-sekian waktu. Harta yang ni pula beli sekian-sekian waktu. Harta ni pula atas nama suami. Harta ni pula nama isteri. Harta ni nama dua-dua. So benda tu akan mengambil masa. Di samping dengan kita punya kes kat Selangor pun makin lama makin ramai. Sebab saya cakap tadi, yang boleh filekan kes kat Selangor berdasarkan pada tempat tinggal dan mustautin. Maknanya orang yang mustautin tak kisah daripada negeri mana-mana, Kelantan ke Terengganu ke, kalau dia cukup mustautin kat sini, dia boleh filekan kat kita. Kemudian keterangan lisan saksi plaintiff. Saksi plaintiff. Tengoklah, terpulanglah peguam tu nak bawa saksi berapa orang. 2 ke 3 orang ke, bergantunglah. Kemudian keterangan lisan defendant pun sama juga. Defendant untuk kes satu cadang ni sebenarnya simple je. Dua-dua pihak mahkamah bagi ruang untuk buktikan sumbangan masing-masing. Dia dua-dua bagi ruang. So masing-masing bawa lah apa-apa bukti. Sebab tu saya cakap tadi kita kena ada dokumen tu, resit bayaran, semua record-record tu kita kena simpan lah. Daripada sekarang kita kena simpan. Sebab kalau berlaku kematian, mungkin waris-waris tidak setuju. Jadi kita kena melalui proses perbicaraan. Maknanya majlis suruh tu tak dapat berjaya dicapai. Jadi kita kena simpan rekod-rekod tersebut ya. Kemudian keterangan lisan saksi defendant. Itu pun bergantung pula saksi defendant. Berapa saksi defendant nak bawa. Keterangan dokumen tentang aset-aset. Ini memang biasa. Keterangan dokumen, SMP, grant, macam-macam lagi lah. Resit-resit, semua bayaran, deposit, booking, bayaran fee peguam. Kita nak beli rumah kena bayar fee peguam. Lepas tu kemudian habis sekali hujah plaintiff, hujah defendant dan keputusan lah. Ini yang terakhir lah. Selepas semua dah selesai ni, baru putusan. So keterangan-keterangan yang diambil ni semua mengambil masa. Jadi kalau orang tanya dekat kaunter bicara tu, puan agak-agak kes saya ni selesai 2 bulan tak 3 bulan. Saya memang cakap terus terang, kami tidak menjanjikan tempoh waktu. Kami tak akan menjanjikan tempoh waktu. Sebab kita bukan macam nak buat kad penalan terus dapat. Renew lesen terus dapat. Tidak. Kita tak ada estimate waktu. Semua bergantung pada perjalanan kes. Saya just biasa cakap doa banyak-banyak. Moga Allah mudahkan urusan puan. Itu je lah. Doa tak ada hakim berpindah. Doa tak ada hakim sakit. Jadual lapang. Kalau kata hari ni jadi bicara. Itu je lah yang kita boleh buat. Sebab memang setiap keterangan diambil ni memang panjang. Sebab satu keterangan tu pun kita ada melibatkan soal utama, soal balas, soal semula. Yang ni biasa peguam lah yang buat kan. Kalau tak ada peguam mungkin agak singkat sikit lah. Okay. Okay, permohonan yang berkait dengan harta sepercarian. Okay, apa permohonan yang biasa berkait dengan harta sepercarian? Okay, kalau biasanya dalam kes harta sepercarian ni antara permohonan yang berkait ialah berkaitan dengan permohonan interlokutori penzahiran dokumen berdasarkan Seksyen 85 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Okey, permohonan ini hendaklah dipuhun mengikut Seksyen 187 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Okey. Biasanya kalau macam pihak satu lagi tu tak ada dokumen dia ada dokumen dekat pihak satu lagi. Jadi dia buatlah satu permohonan kita panggil permohonan sampingan interlokutori penzahiran dokumen. Boleh. Ini antara salah satu permohonan yang biasa dibuat ya semasa kes harta sepercarian dibicarakan. Jadi kalau contohnya tengah kes ni tiba dia masuk permohonan ni, kita dengar dulu lah permohonan ni untuk masukkan. Jadi kena jawablah pihak satu lagi. Jadi mahkamah biasanya akan arahkanlah untuk dikemukakanlah dokumen tu. Okay. Kemudian yang kedua berkaitan dengan permohonan pembekuan transaksi harta. Yang ini pun biasa dibuat. Biasa kalau ada peguam ni memang senang. Diorang dah tahu dah apa benda diorang nak buat, diorang memang akan filekan lah. Jadi kita akan dengarlah permohonan ni.
So permohonan ini dibuat berdasarkan Seksyen 108 Enakmen Undang Keluarga Islam di Selangor 2003 dan Seksyen 200 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah di Selangor 2003. Jadi dua permohonan ni sangat famous lah. Di samping kalau ada Bantan Awal tu cerita lain lah. Habis tu biasa KK yang lain pun ada juga. Tapi biasa dua permohonan ni memang akan difailkan. Tapi kalau macam persalinan dokumen tadi, kalau kita memang dah ada dokumen tu, tak perlulah kita buat permohonan tu. Jadi menjimatkan masa kita sebab tak perlu kita nak file ke satu lagi kes kan. Sebab tu saya cakap tadi kita kena cakna dengan dokumen-dokumen harta yang kita ada. Sebab dia akan membantu proses perjalanan kes kita. Okay. Okay. Sekejap. Ada soalan. Puan, apa bezanya harta yang dihibah? Apa bezanya harta yang dihibah? Harta yang dihibah. Okay. Hibah satu benda komponen lain yang hibah lah. Harta syariah satu komponen harta syariah. Jadi berbeza. Apa bezanya harta yang dihibah Harta yang dihibah. Maksudnya macam mana harta yang dihibah? Nak beza harta hibah dengan harta syariah ke? Maksudnya tadi puan siapa tadi? Siapa ni puan tadi? Nash. Ni gambar lelaki rupanya saya tak nampak. Nash Puan, apa beza harta yang dihibah? Okey, hibah ni harta yang kita beri, pemberian kasih sayang. Contohnya saya nak hibahkan harta ni kepada Wani, contoh jadi saya ada kereta, saya nak hibahkan kepada kawan saya Wani. Jadi saya bagikan harta saya pada Wani. Jadi itu adalah hibah. Kalau harta syariah ni melibatkan pasangan suami isteri. Harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Apa harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan itu? Jadi melibatkan pasangan suami isteri ni lah. Hibah ni tak semestinya suami isteri. Bukan suami isteri pun boleh. Antara ayah dengan anak boleh, ibu dengan anak boleh, kita dengan adik-beradik, kita dengan kawan-kawan pun boleh. Jadi kalau yang harta syariah ni saya nampak dia memang khusus untuk suami isteri. Sebab kita suami isteri je. Kalau tak ada suami isteri tak ada harta syariah. Jadi kalau hibah tu kita nak beri sesuatu harta kita kepada orang, itu dikatakan hibah. Sebab tu hibah diistilahkan sebagai pemberian kasih sayang. Okey, ya betul puan. Sekiranya harta suami dihibahkan pada kita, adakah harta yang dihibah termasuk dalam harta sepercarian, kes poligami? Okey. Suami hibah pada kita. Jadi kalau macam kes macam ni, buatlah pengesahan hibah dekat Mahkamah Tinggi. Buat pengesahan hibah dulu. So kena declare lah mana yang harta syariah, mana yang hibah. Kalau suami betul nak bagi kat puan, terus tukar nama lah. Tukar nama terus. Kalau tukar nama dah kira harta milik puan lah. Macam tu je lah. Tapi kalau contohnya belum lagi ataupun nak laksanakan kemudian ke, kena buat pengesahan hibah dekat kita lah awal-awal. Boleh tak puan? Faham tak? Dapat tak saya jawab ni? Jadi yang untuk tadi, kalau saya lambat masuk. Apa contoh harta sepercarian? Apa contoh harta sepercarian? Okay, puan, saya harap tadi puan dapat jawapan yang saya jawab tadi. So soalan tadi apa tadi? Apa harta sepercarian ni? Nanti boleh tengok balik pada awal boleh tak? Apa harta sepercarian? Puan, nanti ada masa buat live tentang faraid ya? Faraid pula. Faraid pula, Masya Allah. Faraid bukan senang ya. Kira satu lapis pun terkiar-kiar. Okay. So tadi boleh tengok. Okay, puan faham. Terima kasih puan penjelasan. Sama-sama. Terima kasih juga Nisha bagi soalan. Saya harap membantulah ya. Kalau apa-apa yang tak faham boleh dapatkan khidmat nasihat peguam ataupun call kita lah. Okay. So ni penghabisan ya. Yang tadi tanya apa harta syariah tu boleh tengok balik pada awal. Ya, sebab masa pun dah tamat dah ni. Sebab kita punya ketua hakim bagi 1 jam je. Okey, kesimpulan harta sama ada alih atau tidak alih yang diperolehi suami dan isteri hasil daripada usaha dan sumbangan bersama dalam tempoh perkahwinan. Ia termasuklah juga nilai harta asal yang dimajukan atau ditingkatkan dalam tempoh perkahwinan. Sumbangan secara langsung ialah apabila pasangan itu sama-sama berusaha dalam bekerja bagi memperolehi suatu aset atau harta. Okay, kemudian
Sumbangan secara tidak langsung pula ialah usaha yang disumbangkan oleh mana-mana pasangan dalam mendapatkan harta itu, yang mana usaha disumbangkan adalah kecil berbanding hasil atau manfaat sumbang itu yang menghasilkan harta dengan nilai besar dan bukanlah usaha berasaskan tanggungjawab. Itu saya cakap tadi, sumbangan tak langsung tu bukanlah berasaskan tanggungjawab. So bukan tanggungjawab dia. Jadi kalau suami kata nak declare itu adalah sumbangan tak langsung dia, itu adalah merupakan tanggungjawab dia. Okay. Okey, kemudian harta yang diperolehi selepas bercerai tidak dianggap sebagai harta sepercarian. Tadi kita cakap tadi kan, harta yang diperolehi selepas bercerai bukanlah harta perceraian. Itu jelas Maknanya kalau dia nak tuntut, kita akan tengoklah harta ni beli, sebab tu kita tengok tarikh harta dia beli tu, kita akan tengok. Sebab tu perjanjian jual beli tu sangat penting. Jadi janganlah kata hilang ke apa. Jadi kena simpan dia elok simpan dia elok. Okay, kemudian kadar penentuan bahagian harta bergantung pada pembuktian sumbangan langsung dari kedua-dua pihak. Jadi saya cakap tadi, kadar penentuan bahagian kena bergantung pada pembuktian lah. So kalau pembuktian itu semua ada, kita akan tetapkanlah berdasarkan yang dikemukakan pada mahkamah. Ada soalan lagi ke? Okey. So dah tak ada soalan, saya harap jelas. Terima kasih Puan. Aduh, malu saya Sufia tengok. Sama. Okey, ni susah ni kawan-kawan ramai sama bidang ni. Okey, saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan, terutamanya yang sedang dalam menghadapi prosiding tuntutan harta perceraian. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama webinar kami daripada awal sehingga sekarang, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi kekal setia sebab ada banyak lagi siri yang lain yang kita akan kupas bermacam-macam tajuk. Ramai lagi senarai menunggu pegawai-pegawai lagi yang akan ulas. Jadi saya harap sedikit sebanyak yang jabatan kami buat ni, webinar ini dapat membantu terutamanya masyarakat di luar lah. Sebab kita nak bagi satu maklumat serta kefahaman yang tepat lah. Jadi kami selaku pihak yang menjalankan tugas tersebut, kami terpanggil lah untuk buat webinar ni dan kita cubalah sampaikan sebaik kepada masyarakat. Okay, itu sahaja pada saya. Saya minta maaf sekiranya ada tersalah kata, terlaju. Saya memang jadi cakap laju sebenarnya. Susah untuk saya nak kawal. Jadi saya minta maaf sangat kalau ada tersalah kata ataupun ada mengguruskan hati mana-mana pihak. Saya ucapkan terima kasih semua pada hari ini yang membantu saya, Wani, Firdaus, Encik Hanis yang bantu saya di belakang tabir. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.